yang berhormat Ketua Pembangkang, yang berhormat Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat, saya ingin memulakan perbahasan saya pada hari ini dengan mengulas panggilan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Pangko tentang satu tuduhan palsu terhadap Menteri Besar Incorporated. Dan saya turut ingin menyokong apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Pangko dalam satu sidang media terhadap tuduhan liar ini, bahawa MB Inc. adalah dimiliki oleh Pangko sendiri. Ini memang palsu, dan saya di sini mewakili kesemua kata kita memang tahu MB Inc. telah termaktub dalam Undang-Undang Negeri sejak tahun 1951 dan pindaan telah dibuat pada tahun 2010 juga, 11 juga. Tetapi memang ada tetapinya. Saya harus membawa perbincangan yang amat penting, yang agak mendalam ke dalam Dewan Yang Mulia ini mengenai MB Inc. Saya berpendapat ada keperluannya untuk kami selaku wakil rakyat untuk mempersoalkan apa yang perlu disoalkan, dan dalam konteks ini adalah proses pemberian tanah atau penganugerahan tanah oleh kerajaan negeri kepada MB Inc. Dan fungsi dan pendekatan MB Inc. yang sedia ada. Timbalan Speaker, persoalan yang tertimbul adalah seperti berikut. Senario kita tengok, pendekatan yang sedia ada bagi mendapatkan atau pendapatan hasil melalui transaksi pemberian tanah, melainkan penjualan tanah melalui GLC dan agensi yang dijual. Lepas tu ada usaha sama di antara MB Inc. dan juga kerajaan dengan sektor swasta. Ini kita tidak nafikan, dan kita tahu kedua-dua kaedah ini memang mendatangkan hasil, dan memang tiada kesalahannya per se dengan izin. Tetapi apa yang kita harus soalkan adalah yang mana di antara dua kaedah ini yang paling menguntungkan kerajaan negeri, dan paling justru itu menguntungkan rakyat Perak, anak-anak Perak. Dan isu selaras dengan itu juga yang harus diperbahaskan secara dasar, secara prinsipal, adalah sejauh mana keuntungan yang diperolehi oleh MB Inc. melalui transaksi masing-masing dicarumkan kembali, disumbangkan kembali kepada kerajaan negeri dalam bentuk hasil, dan bukan saja bentuk hasil, tetapi hasil yang boleh dipantau dan juga boleh disemak oleh ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan seterusnya, saya ingin membuka ruang perbahasan juga mengenai komposisi MB. Bukan nak mempertikaikan sama ada tanah dan hartanah dimakan ke, disembunyi ke, telah diambil ke oleh Yang Amat Berhormat Pangko. Itu tuduhan penting, dan saya di sini mencadangkan bagi kita mengelakkan khabar angin putaran ini daripada berterusan, dan juga bagi usaha untuk menunjukkan ketelusan dan kerelaan untuk mendokong politik baru secara terbuka yang sering diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Pangko, yang begitu berhampiran dengan lapangan terbang kita di Ipoh, supaya memaksimalkan kekuatan yang sedia ada kita melalui pemerkasaan peniaga-peniaga kecil yang mengusahakan perniagaan makanan. Malangnya cadangan saya belum diangkat, tapi saya masih optimistik. Walau bagaimanapun, selaku seorang adun pembangkang yang tidak ada atau diberi kemudahan peruntukan kawasan, memandangkan pengumuman bahawa Perak akan dijadikan tapak kepada atau play host dengan izin kepada Malaysia Year Festivals, saya juga ingin mengumumkan kepada ahli-ahli yang berhormat dan Timbalan Speaker dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa pejabat saya akan menganjurkan suatu pesta makanan dan persejarahan budaya atau dengan izin cultural history pada 1
2 dan 3 hari bulan Mei. Official launching akan diadakan pada 11 hari bulan Januari, dan semua ahli-ahli yang berhormat dijemput hadir kalau sudi. Dan saya harap ini akan jadi satu yang akan mendatangkan kesan ekonomi dan kemasyarakatan yang positif terhadap komuniti Pasir Pinji yang telah sekian lama dipinggirkan, dilupakan oleh kedua-dua sektor awam dan juga sektor swasta. Dan saya bersyukur kerana saya telah mendapat komitmen daripada sebuah universiti di Netherlands, di Holland, University Wageningen, susah untuk pronounce. Bukan saya tidak hendak engage dengan universiti tempatan, tetapi semata-mata kerana saya adun pembangkan, mereka tak layan. Jadi tak apalah. Dan projek kajian ini sebenarnya amat besar. Wageningen, Universiti Wageningen sanggup berusaha sama dengan pejabat saya untuk menjalankan satu projek kajian besar-besaran yang berjangka 3 tahun, 3 tahun atau ke atas, yang melibatkan 1 profesor madya, 2 pengkaji bertaraf masters dan 15 atau lebih pengkaji taraf sarjana muda untuk mengkaji persejarahan dan warisan makanan dalam konteks pelancongan di Pasir Pinji. Saya telah sediakan satu konsep paper di sini. Kalau siapa yang minat, khususnya Tok Lan Sekah, boleh dapat satu salinan daripada saya. Dan pesta makanan atau Pinji Food Fest yang telah saya namakan, telah kami tetapkan 3 matlamat besar. Satu, untuk memberangsangkan ekonomi tempatan melalui pemerkasaan peniaga dan pengusaha tempatan. Nombor 2, untuk meningkatkan imej dan membaik pulihkan persepsi orang ramai terhadap Pasir Pinji. Dan kampung-kampung baru tidak semestinya dilupa atau disingkir oleh ekonomi semasa. Dan ketiga dan akhir, untuk menyentuh hati dan jiwa rakyat dengan kelazatan makanan dan keindahan budaya warisan dan sejarah masyarakat majmuk yang dapat ditemui di Kampung Baru Pasir Pinji. Jika pihak kerajaan benar-benar prihatin dan merentasi parti dalam isu-isu rakyat untuk membantu peniaga-peniaga kecil, segala bantuan akan disambut baik. Tuan Timbalan Speaker, saya nak sentuh sedikit sebanyak tentang isu kebajikan. Pasir Pinji adalah satu kawasan di Rantau Ipoh yang mempunyai golongan miskin dan miskin tegar luar catatan yang begitu ramai. Saya ingin merahamkan tahniah dan mengucapkan syabas kepada kaki tangan dan pegawai JKM tanggungan yang terlantar dan atau memerlukan penjagaan sepenuh masa. Golongan ini kebanyakan kesnya adalah anak-anak tunggal yang sudah dewasa, dan perbelanjaan isi keluarga mereka pada suatu ketika dahulu amat sederhana tetapi selesa atau wasatiyah, saya ungkapkan, dengan tanggungan keuangan seperti pinjaman rumah dan kereta yang sederhana, ditanggung sebagai satu unit keluarga. Masalah tertimbul apabila penyumbang keuangan yang lain dalam keluarga itu, dan kebiasaannya mereka adalah ibu atau bapa atau kedua-dua sekali, secara luar jangka ditimpa dengan kemalangan atau penyakit yang menyebabkan mereka harus atau mesti berhenti kerja dan terus dijadikan tunggangan kepada si anak. Bukan saja begitu, si anak harus menanggung tekanan, bukan saja harus menanggung tekanan emosi akibat kemudaratan ibu bapanya. Tiba-tiba ansuran pinjaman kereta, ansuran pinjaman rumah, ansuran pinjaman peti sejuk yang baru, TV yang baru, haruslah tiba-tiba ditanggung oleh si anak dia sendiri. Lebih menyusahkan lagi, si anak dipaksa memainkan peranan penjaga. Golongan ini adalah segolongan yang paling senang terjatuh ke bawah paras kemiskinan dan ditimpa cabaran-cabaran keuangan yang melesukan tubuh dan melesukan minda. Sistem sedia ada, tidak ada kaedah yang tetap, yang institutionalized dengan izin untuk membantu mereka. Secara dasar dan secara makro dan dari sudut pandangan ekonomi, begitu mudahnya untuk sesiapa jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi
kesusahan untuk menyelamatkan seseorang itu daripada kemiskinan amat luar biasa. Lebih penting lagi, kita sebagai satu ekonomi akan dirugikan pekerja-pekerja yang berpotensi, yang menyumbang kepada ekonomi. Angkatan middle management yang berpotensi, yang kita telah dihilangkan. Dan kami akan dalam konteks ekonomi, penjana-penjana produktiviti yang berpotensi akan dihilangkan juga, akan dirugikan jika golongan ini tidak diselamatkan. Justru itu tanggungjawab pemerintah atau kerajaan dalam sesebuah negeri adalah untuk memastikan bukan saja hardware seperti pembangunan, tetapi software dengan izin untuk memastikan mereka yang berisiko tidak terjatuh di bawah paras kemiskinan. Dengan ini saya ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan mengambil berat idea ini dan meningkatkan bukan sahaja kuantum peruntukan untuk kaedah sedia ada, tetapi melebarkan dan memperkenalkan bantuan penjaga atau dengan izin carers allowance. Dan saya menawarkan diri untuk membentukkan dasar ini secara lebih lanjut jika dipertimbangkan. Timbalan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang pengangkutan awam, yang sememangnya suatu isu yang penting tetapi tidak begitu hangat dibincangkan dalam sidang ini. Walaupun semenjak sedikit pertelingkahan di antara saya dan Yang Berhormat Cenderiang mengenai kekerapan mesyuarat jawatankuasa pengangkutan awam, kami telah berbincang secara lebih mendalam, dan kami sebagai satu jawatankuasa yang saya anggotai bersama dengan Yang Berhormat Simbah Pulai, kami telah sebagai jawatankuasa mengesyorkan 5 syur kepada MMK, dan saya rasa terpanggil untuk menyebut dan mencatatkan dalam dewan ini syur-syur tersebut. Bersatu, keperluan mewujudkan satu badan dan agensi atau unit yang khusus bagi pelaksanaan sistem pengangkutan awam di negeri Perak. Nombor 2, penstrukturan semula hak milik aset dan kemudahan lain berkaitan pengangkutan awam di agensi atau unit yang khusus bagi pelaksanaan sistem pengangkutan awam di negeri Perak. Nombor 2, penstrukturan semula hak milik aset dan kemudahan lain berkaitan pengangkutan awam dimiliki oleh kerajaan. Langkah ini bagi memastikan operator bas tidak menanggung risiko perniagaan yang tinggi dan memastikan kepentingan rakyat dan tanggungjawab sosial dilaksanakan dalam konteks pengangkutan awam. Penstrukturan semula kaedah pelaksanaan sistem pengangkutan awam di negeri Perak dan mengambil kira keperluan dan perancangan pihak berkuasa tempatan dan penubuhan jawatankuasa khas yang melaku kepada Dewan Negeri ini. Pelaksanaan projek perintis sistem pengangkutan di peringkat daerah yang dipantau, kawal selia dan dilaksanakan oleh badan agensi di peringkat daerah yang saya sebut tadi, contohnya SPED daerah Kinta misalnya. Dan kelima, SPED menyalurkan peruntukan tahunan secara sistematik kepada badan yang akan ditubuhkan di peringkat negeri dan daerah bagi pelaksanaan sistem pengangkutan awam di negeri Perak. Sebenarnya show-show ini seharusnya didedahkan kepada rakyat, tetapi ia amat memakan masa dan tidak mencukupi dalam dewan ini. Tapi tanpa kesedaran dan tekanan rakyat, seringkali perbincangan dan dasar yang memerlukan langkah-langkah bersifat permintaan paradigma atau dengan izin paradigm shift tidak akan dilaksanakan. Dan Yang Berhormat boleh pendekkan ucapan, ada 3 minit lagi Yang Berhormat 3 minit lagi, okey. Syur-syur ini memberi konteks kepada keterpanggilan saya untuk sekali lagi menekan kepada kerajaan kewajipan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa pilihan khas untuk membincangkan pengangkutan awam agar perbincangan dapat dibawa kepada dewan ini dan juga kepada rakyat. Isu yang paling penting sekali saya rasa adalah isu Timbalan Speaker, isu pasar. Sekali lagi, kali keempat. Yang keberapa Yang Berhormat, sesi yang lepas Yang Berhormat bangkit juga lagi ya? Masih belum selesai. Tiap-tiap kali saya telah digelarkan YB Pasar sekarang. Sebab ini memang satu isu yang telah berlanjut sudah berbulan-bulan, hampir 2 tahun. Dan saya rasa kecewa. Kekecewaan saya bukan setakat luar biasa,
tetapi kekecewaannya menakjubkan. Sebab pasar atau bumbung pasar Pasir Pinji sampai sekarang sudah sekurang-kurangnya tujuh e-aduan yang telah saya majukan kepada MBI, termasuk Pasir Putih. Pasir Putih masih ada sikit tindakan lah. Pasir Pinji kosong, nol, zero, tak ada dengan izin. Dan beberapa minggu yang lalu saya telah menghantar satu surat kepada Exco PBT, Exco Kampung Baru dan Kesihatan, Menteri Besar dia sendiri, Menteri KPKT dan Datuk Bandar dia sendiri. Sekali lagi, tak ada balasan. Jadi dengan kegeraman dan kemarahan saya pun terus call, ambil telefon, memanggil kepada Exco Kesihatan dan Kampung Baru yang menasihatkan supaya saya berbincang dengan Menteri Besar, Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan selepas itu saya pun nampak ada sikit tindakan, tetapi dalam e-aduan yang saya ajukan kepada MBI, selepas satu tinjauan yang telah dibuat, selepas saya telah call kepada Menteri Besar, inilah balasan yang saya dapat. KPPJB memaklumkan tiada peruntukan untuk pembaikan kecil dapat dari SUK, tetapi pembinaan semula sebanyak 6 juta. Oleh kerana kerja ini urgent, Datuk Bandar sudah berjanji, tetapi kontraktor masih membisu. Kerja ini di KIV dahulu dan statusnya kes selesai. Logik songsang lah, tak masuk akal langsung. Sejak bila satu kontraktor yang berbisu mempunyai kuasa untuk menyelesaikan satu aduan dan untuk memperlengahkan satu pembinaan pasar yang amat diperlukan, sehingga ada kemungkinan orang yang akan mati kalau ia tumbang? Tak masuk akal. Jadi saya sudah tak boleh tahan lagi. Ini satu kegagalan Exco Kerajaan Tempatan. Saya minta maaf, tetapi ini satu kegagalan. Saya telah berbincang dengan Menteri Besar, dan Menteri Besar telah memberi komitmen di luar Dewan bahawa beliau akan menangani isu ini, dan saya harap ia satu komitmen yang akan diberi di dalam gulungan dalam Dewan ini. Dan untuk menutup timbalan yang Pertua, tahun 2015 akan datang, tak lama lagi. Tibalah masanya untuk kita sebagai satu negeri yang sedang membangun, dengan rakyat yang juga semakin meningkat kesedarannya, untuk kita bersama mara ke depan dan membawa evolusi politik. Kita telah dengar istilah yang amat popular buat sekarang, istilah menggembeling. Ini satu perkataan yang baru untuk saya. Jadi kita bersama-sama menggembelingkan tenaga dan memetik best practices dan idea-idea dari ideologi dan pendekatan kedua-dua haluan, sama ada supply side atau demand side. Dan kami di sebelah sini akan meneruskan perjuangan kita untuk merealisasikan harapan 55% rakyat Perak di PRU ke-13 untuk membawa dasar-dasar dan idea-idea Pakatan Rakyat ke peringkat pelaksanaan walaupun daripada pembangkang. Dan kami akan menghadapi pelbagai cabaran untuk 2-3 tahun yang akan datang, tetapi kami akan terus berjuang demi rakyat Perak, demi negeri kita Perak. Dan kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gunung sama didaki, lurah sama dituruni. Biar putih tulang, jangan putih mata. Mari kita memajukan Perak bersama-sama. Sekian.